A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan daripada Usuluddin, pelajaran Usuluddin tingkatan 1 pada bab Tauhid, pelajaran yang ke-6 pada tajuk Hukum Akli pada muka surat 37 hingga 42 insyaAllah. Jadi apakah yang kita akan pelajari dalam video ini? Ada 4 saja kita akan pelajari. Pertama, ta'rif hukmul akli, ta'rif hukum akal. Yang kedua, zikru manzilatul akli fi ma'rifatillah, menyebutkan martabat akal pada mengenal Allah Ta'ala. Yang ketiga, bayanu aqsamul hukmi akli, menerangkan hukum-hukum pembahagian hukum-hukum akal. Yang keempat, taudihul alaqati baina akli wal wahyi, menerangkan hubung kait baina di antara akal wal wahyi dan wahyu. Jadi kita teruskan pada muka surat ke-38, yang mana dekat situ kita akan lihat takrif hukum akal. Baik, tumpukan perhatian. Jadi apakah hukum akal? Wa isbatun amrin li amrin, iaitu mensabitkan, mengaitkan amrin, sesuatu perkara, li amrin, dengan perkara yang lain, ataupun nafihi, menafikan nya perkara, anhu, daripadanya. Sampai situ saja takrif bagi hukum akal. Itu takrif bagi hukum akal. Kalau ditanya contoh apa? Mislu isbatin, contoh kita mengkaitkan satu perkara dengan satu perkara yang lain. Ka isbatin wujudi wa qadamin lillahi ta'ala, seperti mensabitkan wujud Allah Ta'ala, wal qidam lillahi ta'ala, dan kekalnya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Wujud dan qidam ini dua sifat Allah. Kita dah tahu merupakan dua sifat Allah Ta'ala. Kalau Allah tu wujud, dia mesti ada qidam. Bila dia wujud, mestilah dia kekal. Mustahil Allah tu wujud tapi dia tak kekal, ataupun dia kekal tapi dia tak wujud. Mustahil pada akal kita mengatakan Allah itu wujud tapi dia tak kekal. Lagi sekali saya cakap, mustahil bagi Allah dia itu wujud tapi dia tak kekal, dan mustahil juga Allah itu dia kekal tapi dia tak wujud. Minta maaf, saya betulkan. Mustahil bagi Allah itu wujud tapi dia tu bukan kidam, maksudnya sedia kala. Bukan mesti Allah tu sedia kala dan dia juga mesti wujud. Saya ulang lagi sekali, mustahil bagi Allah Ta'ala dia tu wujud dalam masanya sama, dia tu tak sedia kala. Mustahil bagi Allah. Lagi sekali, mustahil bagi Allah Ta'ala dia tu wujud dalam dan dia tu tak ada namanya sifat kidam. Mustahil sama sekali. Bila ada wujud, mesti ada namanya kidam, iaitu sedia kala. Wa misalun nafi, contoh nafi, kan nafi hudusi, seperti menafikan hudus, baharu, sifat baharu bagi Allah Ta'ala, kan nafi hudusin anillahi ta'ala, seperti menafikan sifat hudus daripada Allah Ta'ala, baharu pada Allah Ta'ala. Ya, wajib pada akal kita akan kata Allah tu dia ni bersifat dengan baharu, pasal Allah tu bersifat kidam. Faham? Bila kita mensabitkan pada Allah Ta'ala tu sifat kidam, iaitu sifat sedia ada, maka kita juga telah menafikan bagi Allah Ta'ala sifat hudus, iaitu baharu. Apa dia baharu? Daripada tiada kepada ada. Sedangkan Allah itu kidam, iaitu tidak didahului dengan tiada. Tidak didahului dengan tiada. Wa dalilu minal Quran, tu contohlah contoh isbat dan contoh nafi. Kalau dia tanya contoh. Okey, dalil. Poin yang seterusnya dalil.
Takrif dah tahu. Wa isbatun amrin li amrin au nafihi anhu. Dalil dia minal Quran yadullu ala anna Allah yarshiduna ila istikhdamul akli. Allah menunjukkan pada kita, yarshiduna menunjukkan pada kita, ila kepada istikhdami, menggunakan al-akal. Allah kata apa? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun. Surah Yusuf ayat 109. Boleh terus buka pada Al-Quran, tengok pada tafsiran dia. Kalau terjemah sekali imbas, afalam yasiru fil ardi, apakah tidak kamu berjalan di atas muka bumi ini, fayanzuru, dan kamu lihat, kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana kami memberi balasan kepada orang-orang sebelum kamu. And waladarul akhiratu khairul lil ladzina taqaw, maka adalah darul akhirah, negeri akhirat itu khairun lil ladzina taqaw, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, Allah sebut afala ta'qilun, adakah kamu tidak berakal? Adakah kamu tidak berakal? Allah sebut macam tu. Okey. Jadi kita teruskan. Manzilatul akli fil ma'rifatillah, manzilah kedudukan ataupun martabat akal pada mengenal Allah Ta'ala. Okey. Al-aqlu huwa manatut taklifi. Akal ini merupakan manat, neraca at-taklif, iaitu neraca taklifan. Inna ghairul akil, sesungguhnya orang yang tidak berakal, la yunalu syarfi, tidak mendapat kemuliaan at-taklifi, taklif minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Sebab apa? La taklifu la lianna at-taklifu, kerana taklif itu la takunu, tidak berlaku, illa, melainkan, liman amkanahu ilmul haq, bagi siapa yang dia boleh dapat, amkana, boleh dapat ilmu haq, ilmu yang benar. Wal amalu bi, dan beramal dengan ilmu tersebut. Wal ma'rifatul batil, dan mengetahui akan kebatilan. Wa tarki, dan meninggalkan. Sampai situ. Tu poin yang pertama. Okey, yang bawah tu kita yang seterusnya boleh baca sajalah kita baca tu poin bagi al-aqlu wa manatu taklifi, iaitu neraca ataupun ciri-ciri orang, ciri-ciri untuk taklif. Okey. Wa hadza la yumkinu, perkara ini tidak mungkin berlaku, illa, melainkan, min ahlil uqul, melainkan pada orang yang ada akal. Walihadza, jadilah, tajiddu ulama, bersungguh-sungguh ulama Islam, yazkuruna fi kitabim, menyebut mereka itu pada kitab-kitab mereka, usulan, asal-asal, kanat au furu'an, pada usul ataupun pada furu', pada cabangan, anna, bahawasanya, min ahammi, sebahagian daripada perkara yang penting, syurutu taklif, pada mensyaratkan taklif itu, al-aklu, ialah akal. Fala takallafa ghairal akil, maka tiadalah taklif pada yang tiada akal. Okey, so macam saya cakap tadi tu cukup inna ghairal akil sampai watarku. Okey. Seterusnya al-amr sani, perintah yang kedua, perkara yang kedua, al-aklu wa ihda daruriyat, akal itu merupakan salah satu ad-daruriyat, keperluan, al-khamsi, yang 5, allati, yang yajibu hifzuha, wajib kita pelihara dia, yang wajib kita pelihara. Apa yang 5 perkara itu? Wal haya'u fil ardi la takunu mustaqarratan, kehidupan di dunia ini, la takunu, tidak menjadi, mustaqirratun, mudah, wala qaimatun, tidak dapat didirikan, biduni hifza, tanpa menjaganya akal. Wahya, apa dia? Menjaganya tu kembali pada
daruriyatul khamsi. Daruriyatul khamsi. Apanya 5 perkara tersebut? Wahya, iaitu ad-din, agama, wan nafsi, nyawa, wal aqlu, akal, wan nasal, keturunan, wal mali, harta. Ini 5 perkara yang Islam jaga, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Ini 5 perkara yang kita kena jaga sepanjang masa di dalam diri kita. Jadi dia sebut perkara yang ketiga, al-amru salis, perkara yang ketiga, al-aqlu wa maudi'ut taslimi. Akal merupakan medium, medium, at-taslimi, penerimaan, ad-dalaili, tanda-tanda, minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kewujudan Allah Ta'ala. Orang yang tak berakal, dia tak tahu Allah ni wujud. Dia tak dapat beza pun Allah ni wujud ataupun tidak. Okey, apa poin kat sini kita boleh ambil? Atas tu tadi ambil semua lah tu ya. Wal haya'u sampai wal mali. Boleh buat kat situ graf sikitlah, boleh buat buat peta minda kat situ. Al-amru salis, perkara ketiga yang kita perlu tahu berkaitan dengan kedudukan akal ialah al-aqlu wa maudi'ut taslimi ad-dilalah minallah. Apa dia? Arsalallahu ta'ala risalatu. Allah telah mengutuskan rasuluhu. Allah telah mengutuskan rasuluhu, rasul-rasulnya, wa anzala kutubihi, dan menurunkan kitab-kitabnya, li'iblagu, supaya disampaikan kepada an-nasu, manusia, dinihi, akan agamanya Allah, al-haq, yang benar. Itu poin yang pertama. Okey, poin yang pertama. Kita dah baca, kalau nak sambung lagi boleh baca. Mubayyinan, menerangkan, lahum, bagi mereka, bihujjihi, baca kata bihujjihi wa barahinihi, dengan kehujahan. Baca kat situ bihujjihi, kena betul kata ba ha jim ha, bihujjihi. Mungkin ada tertambah kat situ kan. Bihujjihi, dengan kehujahannya, wa barahinuhu, dan dan petunjuknya. Sampai situ pun boleh. Kalau sampai nak dinuhul haku pun boleh. Itu poin yang pertama daripada al-amru salis. Sambung baca, wa anna, dan bahawasanya ma khalafahu batil, bahawasanya apa yang menyalahi batil, perkara yang batil, mulji'an tilka ungkul, akan berlawanan dengan akal, bitilka hujaj, dengan demikian hujah, wal barahin, dan petunjuk-petunjuk, ila taslimi, untuk penerimaan, al-ikhtiyari, secara pilihan, bi anna, bahwasanya dinillahi, bahwasanya agama Allah Ta'ala itu hak, merupakan agama yang hak, wa annahul huda, bahwasanya agama Allah itu al-huda, petunjuk, war rasyad, sama juga petunjuk, wa annahu, bahwasanya agama Allah itu jalibu limasalihim, memelihara kemaslahatan mereka, fi daraini, di dunia dan di akhirat, wakin, dan memelihara mereka, minal mafasid, daripada kerosakan fihima, pada dunia dan akhirat. Fihima tu, hima tu kembali pada dunia dan akhirat. Okey, poin dia satu je kat atas tu. Satu je kat atas tu. Kalau nak ambil tu panjanglah sikit kan. Seterusnya kita beralih kepada muka surat 100 dan muka surat 40. Kita rujuk pada muka surat 40. Aqsamul hukmil akli, pembahagian hukum akal. Yang qasimu ila qismaini, yang qasimu, terbahagi hukum akal, ila salah satu aqsamin, kepada 3 bahagian. Ya. Pertama, wajib, hukum wajib akal. Kedua, mustahil akal. Wajaizun, dan harus pada akal. Jadi apakah takrif bagi wajib akal? Amma wajibul huwa, takrif wajib akal,
ma la yatasawwaru adamuhu. Sampai situ cukup. Apa yang tidak tergambar ketiadaannya. Contoh kita cakap tadi tu mustahil wajib bagi Allah itu dia bersifat dengan sifat wujud, dan wajib bagi Allah tu dia bersifat dengan kidam. Wajib bagi Allah bersifat dengan wujud dan wajib Allah bersifat dengan kidam, iaitu sedia ada. Mustahil kalau Allah tu dia tidak wujud, maka takkan wujud kita. Jika Allah itu tak sedia ada, maka jadilah Allah itu hadis baru. Maka jadilah Allah itu sama seperti makhluk. Takkan jadi macam itu. Subhanallah, takkan jadi macam itu. Jadi misal zatillah, dia bagi contoh kata zatullah ta'ala wa sifatu, dan sifat-sifatnya. Okey, kalau dia tanya takrif, huwa ma la yatasawwaru adamu. Diterangkan kat situ bawah tu sikit. Anna, bahawasanya al-aqlu, akal, yuhattim, dia akan memahatkan wujudi, akan kewujudannya Allah Ta'ala, wala yuqbalu intifa'u, dan tidak menerima ketiadaannya, Allah tu tak wujud. Fakullu ma yuhattimu, dan pada apa dan pada setiap ma yuhattimu yang telah dipatrikan, dikuatkan, wujudihi, akan kewujudannya, wala yuqbalu intifa'u, dan tidak diterima akan ketiadaannya, fa huwa wajibun, maka hukumnya hukum wajib akal. Tu Ustaz faham, ambil yang atas. Saya dah bagi contoh tadi tu, contoh zat Allah Ta'ala tadi. Mustahil Allah wajib kita percaya, wajib pada akal Allah tu wujud, dan Allah itu kidam. Mustahil pada akal Allah itu tak wujud, dan mustahil pada akal Allah itu dia dia hadis ataupun baharu. Okey ya. Mustahil. Apa dia mustahil? Ma la yatasawwaru fi aqli, apa yang tidak tergambar pada akal, wujudi, akan kewujudannya. Contohnya apa? Asyiriku lillahi ta'ala, sekutu bagi Allah Ta'ala. Dia bagi contoh kat sini, sekutu bagi Allah Ta'ala. Maksudnya apakah adakah boleh tak kita cakap Allah ni Allah ada kan sekarang ni, Allah ada. Boleh tak Allah ini dia mengadakan Allahnya lagi seorang? Boleh tak Allahnya ini mengadakan Allah lagi seorang? Jawapannya ialah mustahil Allah akan mengadakan Allah lagi seorang. Pasal apa? Itu menunjukkan kekurangan Allah Ta'ala, bukan menunjukkan bukan menunjukkan Allah itu lemah. Mustahil mustahil pada akal. Pasal apa? Kalau Allah yang asal ini menjadikan Allah yang kedua, maka jadilah Allah yang kedua ini lemah. Dan Allah ni juga ni, Allah yang asalnya menjadikan Allah yang kedua ni juga lemah. Pasal apa? Pasal dia ada dua Allah yang sama, yang dua-duanya ada kebolehan yang sama. Mustahil. Tu cakap mustahil pada akal ada dua Allah Allah yang satu ini menjadikan Allah yang kedua dua. Pasal apa? Menjadikan Allah kedua ni adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan pada akal kita mustahil untuk Allah jadikan. Bukan Allah tak mampu, Allah mampu, tapi mustahil pada akal Allah akan buat. Mustahil pada akal Allah akan buat macam tu. Al-jaiz, harus pada akal. Wa ma yatasawwaru, apa yang tergambar fil akli, pada akal, wujudi, akan kewujudannya, wa adami, dan ketiadaannya. Contohnya hadza alam. Kita pun tak pernah terfikir alam ni jadi. Kita pun tak pernah terfikir alam ni jadi. Kan? Kita pun tak pernah fikir kita ni akan ada dekat alam ini. Tak. Kita pun tak pernah terfikir kita ni jadi, alam ni jadi. So jadilah alam ini, alam pada hukum akal, alam ini adalah harus saja bagi akal untuk kita ada dan tiada. Harus pada akal untuk kita percaya alam ini boleh ada dan tiada. Contoh, saya bagi contoh mudah. Ni pen, betul ya? Ini adalah pen. Pen ni asalnya ada ke tiada? Asalnya tiada. Jadi bila dia ada, maka dia ada. Bila dia ada, maka akan kita nampak, oh ni pen warna merah. Pen ni wujud tak? Pen ni wujud. Kan? Sebelum ni wujud tak? Sebelum ni tak wujud.
Pasal apa dia tak wujud? Pasal kalau dia wujud, kalau dia wujud, mesti ada sesuatunya, mesti ada seseorang yang menjadikannya. Kita dah tahu dah. Kilang manusia pun akan jadikan. Maka jadilah keadaan pen ini, dia ni boleh wujud, ada pilihan untuk wujud, ada pilihan untuk tak wujud. Bukan pen tu. Maksudnya orang yang nak buat tu ada pilihan untuk mengadakannya ataupun mentiadakannya. Jadi kalau pen ni boleh kita berfikir dia ni boleh wujud dan boleh tak wujud atas dasar pemilik dia tu nak buat ataupun tidak, pilihan atau pilihan membuat pilihan buat ataupun tidak. Sama juga Allah Taala. Allah itu atas dia tu mukhtar untuk memilih, mukhtar iaitu memilih, boleh memilih dia nak buat alam ini ataupun tidak. Nak buat alam ini ataupun tidak. Hukumnya harus saja pada Allah Taala untuk buat alam ini. Bukan hukumnya wajib. Pasal apa? Allah itu tak atas dia tak ada namanya satu pun namanya wajib. Semuanya namanya baharu ini atas pilihan Allah Taala nak ada ataupun meniadakan dia. Sama juga macam kita. Bila Allah ada, contoh paling mudah nak fikir, kenapa kita ada? Pernah kita fikir, kenapa kita ada? Maka akal yang waras akan fikir kita ni ada, pasti ada tujuan. Pasti akan ada tujuan pada penciptaan kita. So kita kena berfikir, kenapa aku ni diadakan? Kenapa aku ni Allah adakan? Itu fahamlah kita. Allah dah sebut kat dalam Al-Quran, Allah dah hantar para rasul dia sebutkan liya'budun liya'rifun, supaya kita ni kenal Allah Taala dan supaya kita ni beribadah kepada Allah Taala. Tu kita kena faham. Itu nak ceritanya apa? Kita ni sendiri ada keadaan kita ni ada. Kita ni adalah alam, kita ni adalah makhluk. Maka kita ni atas Allah Taala untuk jadikan hanya jaizun akli. Harus pada akal. Dan yang terakhir sekali, kita punya objektif pelajaran kita pada muka surat 41, alaqatu bainal akli wal wahyi. Hubung kait di antara akal dan wahyu. Al-wahyu yutlaqu ala kitabillah. Wahyu itu mutlak atas kitab Allah Taala semata-mata. Wa sunnati nabawiyah, dan atas sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah as-sabitah. Sahih dan yang sabit. Yang kedua, al-aqlu syartun. Akal ini merupakan satu syarat fi ma'rifati wahyi, pada mengetahui akan wahyu, wa kamalul a'mal, dan sempurnanya amalan. Bila ada akal, maka kita ni akan dapat beza ni wahyu ataupun tidak. Ni wahyu ataupun tidak. Contoh saya cakap benda ni dekat dalam kelas, saya sebut dalam Al-Quran ada sebut wa anzalna minas sama'i hadida. Wa anzalna minas sama'i hadida. Dan kami telah turunkan daripada langit itu akan hadid, besi. Pernah tengok tak dekat langit turun selama kita hidup ni, pernah tengok tak dekat langit ni Allah turunkan besi? Pernah tak? Takkan nak cakap Al-Quran tu menipu? Takkan nak cakap Nabi tu menipu? Subhanallah, takkan jadi macam tu. Rupa-rupanya apa yang berlaku ialah bila kita kemajuan sains makin lama makin maju, ulama-ulama kita kaji bahawasanya sebenarnya dekat bumi ini sebenarnya asal-asalnya tak ada namanya logam. Tak ada namanya logam. Apa jua jenis logam semua tak ada. Datangnya daripada mana? Datangnya logam-logam tersebut datangnya daripada luar, daripada bumi, iaitu angkasa lepas. Melalui apa? Melalui meteor dan sebagainya. Allahu a'lam. Soalannya ialah pada ketika ayat ini turun, apakah sikap para sahabat ketika itu? Adakah mereka kata, udah besi turun daripada langit pula, ni tipu ni. Ulama kita tak buat macam tu. Sahabat tak buat macam tu. Sahabat bila dia tak faham sesuatu perkara, dia dalam Al-Quran dia senyap, dia just beriman mesti ada sesuatu. Dia beriman bahasanya bila Allah cakap macam tu, mesti Allah nak tunjukkan sesuatu. Ilmu tak sampai lagi. Apa yang berlaku selepas turunnya ayat tersebut, 300 tahun selepas itu baru ulama tahu rupanya
sebenarnya dekat bumi ni sebenarnya tak ada sebarang logam, melainkan logam tersebut datangnya daripada luar angkasa lepasnya datangnya daripada asteroid. Allahu a'lam. Yang ketiga, al-aqlu wasilatun lil idrak. Akal itu adalah satu perantaraan lil idrak untuk pengetahuan, wa tamyizu dan membezakan, dan kayu ukur, jadi kayu ukur wal hukmi, dan akal ini juga adalah kayu hikmah, hukum kat situ, hikmah lain, hikami, baca ingat hikami. Akal ini adalah wasilah untuk dapat pengetahuan, untuk dapat membezakan baik dan buruk, dan mendapat hikmah. Masa tu kita kena guna akal kita ini dengan sebaik-baik penggunaan. Allahu a'lam. Cukup 3 saja. Ambil 3 saja. Mana yang pendek tu pun boleh ambil, tapi saya suka ambil yang 3 di atas, pasal itu yang lebih penting, insya-Allah. Jadi cukup sampai situ saja untuk video kali ini. Moga-moga bermanfaat untuk diri saya dan juga diri orang yang ambil perhatian pada video ini, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.